Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi pada bab yang membicarakan berkenaan dengan sifat Al-Hasyr. Masih lagi dalam bab Al-Hasyr. Bab ini telah pun kita bahaskan sebanyak dua sisi, dan insya-Allah kita cuba habiskan pada malam ini. Dan hadis ataupun riwayat yang terakhir kita bacakan pada ahad lepas adalah berkenaan dengan orang yang takabur, bagaimana ia dibangkitkan pada hari akhirat, iaitu pada muka surat 191 pada riwayat yang ke-70. Baik, itu telah pun dibicarakan bagaimana orang yang takabur dibangkitkan. Kita sebutkan apakah maksud takabur dan juga beberapa ciri orang yang takabur. InsyaAllah kita bermula pada riwayat yang ke-71, muka surat 192. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan Nabi SAW bersabda, Syarrun nasu ala thalathi tara'iqa, raghibina rahibin, واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. Baik, riwayat ini sebenarnya merupakan perincian daripada ataupun ada penambahan daripada riwayat yang sebelum ini kita bincangkan. Riwayat ini bermula dengan perkataan Nabi SAW, syarrun nas. Sebenarnya kat situ bukan syarrun nas, silap. Dia yuhsyaru. Ada buku kan? Siapa yang ada buku tu? Dibetulkan. Saya pun baca silap dah. Bukan syarru. Yuhsyaru. Ni cetakan ni kena diperbaiki sikit. Yuhsyaru. Dia bukan syaru. Kalau syaru maksudnya buruk-buruk ataupun penjahat ataupun kejahatan. Yuhsyarun nasu ala thalathi tara'iqa. Manusia itu yuhsyar, akan dibangkitkan. Thalathi ala thalathi tara'iqa, dengan tiga cara. Apakah cara tersebut? Kita telah pun bahaskan pada hari Ahad yang lepas. Yang pertama adalah dalam keadaan menaiki kenderaan, yang the best punya. Yang kedua adalah dalam keadaan berjalan kaki. Dan yang ketiga adalah dalam keadaan menyeret mukanya ke tempat mahsyar. Sekali lagi, riwayat ini bicara tentang manusia itu dibangkitkan dan dia nak pergi ke tempat mahsyar. Manusia itu dibangkitkan dan dia nak pergi ke tempat mahsyar. Dalam arti kata lain, di mana manusia itu dibangkitkan bukan di situ tempat mahsyar. Akan ada satu lagi tempat dia berjalan untuk dihimpunkan dan dihisap. Raghibina rahibin. Ada yang dalam keadaan raghibin, maksudnya dia willingly ataupun rasa senang untuk pergi ke tempat mahsyar. Ada pula rahibin yang berasa takut. Pastinya dua golongan. Satu yang menaiki kenderaan, yang keduanya berjalan kaki pergi ke tempat mahsyar. Ini boleh dikatakan 50-50. Syurga neraka tu dia 50-50. Tapi ada orang yang takut, yang diseret mukanya oleh malaikat pergi ke tempat mahsyar, itu dia rasa rahibin. Dia tak nak pergi tempat tersebut. Baik. Kemudian, kalau kita perhatikan riwayat ini, tiba-tiba Nabi cerita pasal ba'ir. Ba'ir apa dia terjemah kat situ? Unta. Nabi sebut dibangkitkan manusia itu untuk pergi ke tempat mahsyar ada tiga golongan. Tiba-tiba Nabi sebut wathnani ala ba'irin.
ada 2 orang di atas satu unta. Wa thalathatun ala ba'irin, ada pula kategori orang dia ada satu unta dinaiki oleh 3 orang. Wa arba'atun ala ba'irin, ada pula unta yang ditunggangi oleh 4 orang. Wa asyaratun ala ba'irin, dan Nabi sebut ada pula yang dinaiki oleh 10 orang. Maksudnya 10 orang naik satu unta. Kemudian Nabi SAW sebut, wa tahsyuru baqiyatahum an-naru tabitu ma'ahum. Kemudian Nabi kata, ada pula yang tersisa. Tahsyuru baqiyatahum an-naru tabitu ma'ahum. Ada pula orang yang bangkit-bangkit, dia itu bangkit bersama dengan api. Dia tidur dengan api. Nampak tak riwayat itu? Tabitu ma'ahum. Maksudnya api itu nak pergi ke tempat mahsyar, api itu tidur sekali dengan mereka. Haitsu batu, di mana mereka tidur. Wa taqilu ma'ahum haitsu qalu. Dan bila orang yang nak pergi ke tempat mahsyar ini buat qailulah, kalau jumpa perkataan tu wa taqilu, maksudnya mereka berqailulah sepanjang perjalanan nak ke tempat mahsyar, api itu pun berqailulah sekali dengan mereka. Qalu wa tusbihu ma'ahum, dan bila waktu siang, api itu pun tidur ataupun ada bersama dengan mereka. Wa tumsi ma'ahum haitsu amsau, dan api itu juga ada pada mereka pada waktu petang. Kalau muslimin muslimat baca hadis ni, boleh faham tak? Yang ada buku tu kan, boleh faham tak hadis tu? Tiba-tiba bangkit, tiba-tiba berjalan, tiba-tiba ada api. Para ulama berbeza pendapat bila bicarakan hadis ini. Sebahagian kata latar hadis ini berlaku pada akhir zaman. Maksudnya sebelum kiamat hadis ini berlaku. Peristiwa ini berlaku. Ada pula sebahagian kata tak, ini sebenarnya berlaku setelah kiamat berlaku. Boleh faham Itu sebab Al-Imam Al-Qurtubi katanya Al-Hasyr itu, apa maksud Al-Hasyr? Dibangkitkan, dikumpulkan. Itu ada empat keadaan ataupun 4 kali berlaku. Al-Imam Al-Qurtubi bagi tahu Al-Hasyr, manusia itu dihimpunkan, ada 4 kali dia berlaku. Dan Al-Imam Al-Qurtubi bagi tahu 2 kali berlaku dekat dunia dan 2 kali berlaku dekat akhirat. Dan pandangan Imam Al-Qurtubi ataupun sebahagian para ulama kata hadis ini berlaku dekat dunia. Hadis ini berlaku dekat dunia. Baik, apa yang 4 tersebut? Pernah dengar 4 tu? Maksudnya manusia Al-Hasyr itu dihimpunkan ada 4 kali. Yang pertama, Imam Al-Qurtubi sebut, ia merujuk kepada suratul Hasyr. Dalam Al-Quran ada surah Al-Hasyr. Kalau muslim-muslimat buka ayat yang kedua, ada situ perkataan Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam suratul Hasyr ayat yang kedua, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Allah Taala sebut perkataan hasyr kat situ. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru, bahawa Allah lah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan ahlul kitab, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, min diyarihim, daripada tempat perkampungan mereka, li awwalil hasyr, pada perhimpunan yang pertama. Lalu Al-Imam Al-Qurtubi kata, ini membuktikan bahawa hasyr pertama itu berlaku pada zaman Nabi SAW. Siapa yang tengok tafsir ayat ini, tahu bahawa latar kisah ini adalah ketika, ingat tak, ketika mana kelompok Ahzab buat pakatan dalam Madinah, Yahudi dan juga orang-orang munafik dalam Madinah tu buat pakatan dengan orang musyrik dekat luar Madinah untuk serang kaum muslimin. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk memerangi kaum Yahudi yang berada dekat Madinah. Di antaranya adalah Bani Nadir. Jadi Imam Al-Qurtubi beritahu, ini adalah hasyr yang pertama. Hasyr yang kedua pula adalah ketika mana dekat penghujung akhir zaman kelak, seperti mana yang disebutkan oleh Hudzaifah. Hudzaifah beritahu, hadis itu pelbagai riwayat. Hudzaifah beritahu tidak akan berlakunya hari kiamat melainkan ada 10 tanda. Tidak akan berlakunya hari kiamat melainkan ada 10 tanda. 10 tanda inilah yang para ulama jadikan sebagai alamat kubra ataupun tanda kiamat yang besar.
Dan di antara yang 10 itu, Hudzaifah beritahu, Nabi SAW sebut pada hari kiamat kelak akan terbitnya api. Akan terbitnya api keluar daripada Hadramaut. Kemudian sahabat tanya, kata, wahai Rasul, kalau sekiranya api itu keluar daripada Hadramaut. Hadramaut, tahu kan Hadramaut? Hadramaut yang apa? Makan tu. Hadramaut maksudnya Yaman. Hadramaut, Yaman. Yang kita makan nasinya. Iaitu keluar api daripada Hadramaut. Sahabat tanya, wahai Rasul, kalau begitu kami nak buat apa kalau keluar api daripada Hadramaut? Nabi SAW sebut, alaikum bisyam, maka hendaklah kamu pergi ke area Syam. Di situ kamu akan berkumpul. Itu sebab Al-Imam Al-Qurtubi kata, yang pertama yang berlaku pada zaman Nabi SAW, yang Bani Nadir ataupun Yahudi itu diusir keluar, mereka berhimpun, diusir keluar. Perhimpunan yang kedua yang berlaku dekat dunia, dekat sebelum naik kiamat berlaku, api keluar daripada Hadramaut, akhirnya manusia berhimpun dekat Syam. Itu kita panggil sebagai hadis fitan, yang disebutkan pengurusi tadi itulah, hadis fitan. Hadis fitan ni sebenarnya merujuk kepada apa? Hadis fitan sebenarnya adalah merujuk kepada hadis-hadis berkenaan dengan manusia itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ujian tersebut akan merubah kedudukan manusia itu sendiri. Sama ada dia kekal beriman ataupun dia bertukar daripada iman kepada kekufuran. Fitan ataupun fitnah itu dapat dibahagikan kepada dua. Para ulama sebut fitan ataupun hadis-hadis fitan, fitnah itu dapat dikategorikan kepada dua. Satu fitnah khas, satu lagi fitnah am. Satu fitnah khas, satu lagi fitnah am. Khas ini maksudnya adalah semua fitnah ataupun ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, dan tidak ada terlepas pun satu individu dalam dunia ini. Contoh fitnah, anak, isteri, harta. Itu para ulama kategorikan sebagai fitnah khas. Manakala fitnah am ini pula adalah fitnah umum yang semua manusia bila dia terbit, semua manusia akan hadapi. Macam api daripada Hadramaut, macam Dajjal, macam binatang yang boleh berkata-kata. Itu adalah fitnah am, ini pula fitnah khas. Yang kita tengah hadapi sekarang ini adalah fitnah khas yang boleh berubah. Dia dapat kekayaan, berubah daripada iman kepada kekufuran. Dapat isteri cantik, terus tak nak ke masjid contohnya kan gitu, nak duduk rumah saja. Itu adalah fitnah khas. Fitnah am seperti mana yang kita sebutkan dalam hadis ini. Baik, itu yang satu dua. Jadi para ulama kata, hadis ini sebenarnya latarnya berlaku dekat dunia. Semasa manusia semua terbit keluar api daripada Hadramaut, manusia pergi ke Syam. Itu sebab dia kata apa? Tidur ada api. Para ulama kata mereka ini lambat diseru untuk pergi ke Syam. Dia kata marilah kita pergi ke Syam. Ada sebagian manusia degil. Dia kata apa barang pergi Syam kan? Dia kata aku tak kena. Ini juga sikap manusia pada hari ini kan, berkaitan dengan virus corona ni. Ada berapa sikap manusia yang berhadapan dengan corona? Ada 3. Kategori manusia yang pertama, bila berhadapan dengan musibah, ini yang berlaku dekat makhluk yang terlambat tu, akhirnya dia terkena api. Bila berhadapan dengan musibah macam wabak, macam kes ini adalah api, manusia kita dapat kategorikan sebagai 3 golongan. Satu golongan adalah golongan yang bila ada musibah dia kalut, nak cepat-cepat menghilangkan musibah itu keluar daripada diri dia. Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu secara fitrahnya ataupun tabiatnya, Allah Ta'ala sebut innal insana khuliqa halu'a, manusia itu diciptakan halu'. Para ulama bahas tentang perkataan halu'. Halu' ini kita semua ada halu'. Ada sebahagian kata perkataan halu'a itu, halu' merujuk kepada sikap kalut, sikap kita panggil apa tu? Kelang kabut, halu'a.
Sebagian para ulama kata tak, sebenarnya halu'a itu adalah sikap tamak. Tamak yang bagaimana? Dia nak semua kebaikan dapat kat dia. Sebelum zaman Imam Nawawi berlaku juga pada zaman sahabat. Ada sebab yang bangkit kata ini merupakan petanda kiamat. Berlaku sebelum zaman Imam Nawawi lagi. Tetapi apakah itu merupakan petanda kiamat? Jawapannya adalah tidak. Kenapa? Sebab berdasarkan hadis Hudzaifah tu yang saya sebutkan tadi, para ulama kata kenapa disebutkan 10 petanda itu? Kenapa Nabi sebut 10 terus? 10 terus kan? Dajjal, Dabbah dan sebagainya itu. Kerana ia berlaku secara berentetan. Dia berlaku secara apa? Lepas satu, lepas satu. Jadi kalau kita mengatakan bahawa zaman keluarnya api Imam Nawawi ataupun zaman sahabat itu, dia kena berentetan terus sekali keluar. Dia kena keluar api, Dajjal, Mahdi, Isa, dia kena terus sekaligus 10. Jadi apakah zaman keluarnya api yang berlaku pada zaman sahabat dan juga zaman Nawawi itu adalah petanda kiamat? Jawapannya adalah tidak termasuk. Saya tak pasti. Tapi riwayat sebut ada sabit zaman sahabat keluar api. Ya. Kalau ditanya apakah itu merupakan petanda kiamat, jawapannya adalah tidak. Sebab dia kena keluar berentetan. 10-10 tu kena keluar. Cuma khilaf para ulama yang mana satu keluar dulu. Mahdi keluar dulu ke? Dajjal keluar dulu ke? Atau siapa keluar dulu? Bukan siapa, ataupun dalam 10 tu apa keluar dulu? Boleh tanya nanti masa kat forum hari Ahad. Jemput datang semua. Promote ni. Jauh ni pergi ni. Kat mana tadi? Kat mana? Halu'ah. Kalut. Saya pun jadi kalut itu. Ya. Perinciannya selepas ayat itu. Halu'ah. Ada yang tamak kan? Manusia itu dia tamak. Allah Ta'ala beritahu. Idza massahu syarru, jika dia itu disentuh sikit saja oleh kejahatan ataupun keburukan, perkara yang dia tak suka, dia jazua, dia jadi kalut. Wa idza massahu khairu, tetapi kalau dia dapat kebaikan pula, dapat harta, apa sikap manusia? Kebiasaannya manusia tak nak kongsi dengan orang lain. Kebiasaannya manusia tak nak kongsi dengan orang lain. Saya tahu apa yang terfikir oleh sahabat di kalangan muslimin. Dia kata itu sebab muslimat. Dia kata bila dia dapat nikmat suami, dia tak nak kongsi dengan orang lain. Tahu dah. Itu je benda tadi kan. Idza masaul khairu manu'a. Bila dia dapat kebaikan, harta lebih, dia tak nak kongsi kan. Dulu dia miskin, dia okey je, dia bagi kat orang. Tapi bila dia dapat lebih sikit, dia takut harta dia tu berkurang. Tetapi ada satu benda yang boleh mengawal kekalutan manusia ini. Apa dia Allah Ta'ala sebut pada ayat berikutnya? Illa al-musallin. Melainkan orang-orang yang bersembahyang dengan benar sembahyangnya itu. Yang memberi kesan sembahyang dia. Itu satu golongan. Bila dia jumpa corona, dia kalut. Ada penyakit anxiety kan. Itu kita tak nafikan, itu pelbagai orang dia kena dapat rawatan. Tapi ada orang macam itu. Dia kalut. Kategori kedua pula yang lawan daripada yang kekalut tu. Dia kata aku kebal. Menafikan semua fakta. Benda tu kata cuma khayalan, benda tu tak betul dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ketiga apa dia? Golongan pertengahan. Bila terima satu musibah ataupun kekalutan macam corona ini ataupun sebagainya. Jadi iktibar corona ini merupakan satu musibah di antara musibah-musibah yang kita hadapi dalam kehidupan. Dia kena ambil berhati-hati. Tapi dalam masa yang sama dia juga tak kalut.
Jadi manusia yang ketiga ni, yang buat relax ni kan, buat donor aja kan, dia ni yang terbakar dengan api tu. Masa manusia pergi ke Syam, ada yang sempat ambil satu kenderaan, satu unta, 2 orang. Itu yang Nabi sebut, ada yang satu untanya 2 orang, ada yang 3 unta, 3 unta pula. Ada satu unta 3 orang, ada satu unta 4 orang, ada satu unta 10 orang. Bagaimana keadaannya? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Dan yang keempat, Imam Al-Qurtubi sebut, perhimpunan yang keempat adalah perhimpunan dekat yang kita panggil sebagai padang mahsyar itu. Jadi ada 4 perhimpunan. Yang pertama, masa zaman Nabi, ketika mana Yahudi itu diusir keluar dalam suratul Hasyr. Yang kedua, ketika mana keluarnya api daripada Hadramaut, manusia itu lari terus ke Syam. Yang ketiga adalah ketika bangkit, mula-mula bangkit itu di tempat manusia itu tertanam. Dia bangkit, manusia berkumpul kat situ. Dan terakhir adalah, destinasi terakhir adalah di mana manusia pergi ke tempat mahsyar untuk dihisap dan akhirnya diberikan ketentuan sama ada dia ke syurga ataupun ke neraka. Baik. Berikutnya, hadis yang ke-72. Ya'raqun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhab araquhum fil ard 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Manusia berpeluh pada hari kiamat sehingga peluh mereka masuk ke bumi sedalam 70 hasta. Peluh itu benar-benar akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Saya lompat terus ke 74. Ini satu benda yang menggerunkan kita. Al-Miqdad mengatakan, aku mendengar Nabi SAW. Kita dah bincangkan pada ahad lepas, tanahnya itu berupa tepung. Kalau dia mukmin, dia akan makan daripada tanah tersebut. Dan lauknya adalah hati ikan paus dan juga lembu. Tapi bagaimana pula keadaan cuaca pada hari mahsyar? Miqdad mengatakan, tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalq hatta takuna minhum kamiqdari mil. Miqdad al-Aswad mengatakan, aku mendengar Nabi SAW tudna. Tudna ni maksudnya adalah matahari itu didekatkan. Tudna, didekatkan. Minal khalq, didekatkan dengan makhluk. Hatta takuna minhum kamiqdari mil. Sampaikan Nabi sebut kadar di antara makhluk dengan matahari itu mil. Mil kat situ merujuk kepada apa? Mil kat situ bukan ditambah belakang dia milo, bukan. Mil kat situ maksudnya adalah jarak. Sulaim ibn Amir kata, dia dengar riwayat ni, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil. Sulaim ibn Amir dengar riwayat ini, Nabi sebut apa? Mil tadi kan? Mil tu apa dia? Mil pada bahasa orang Arab ada dua maksud. Satu maksudnya jarak. Dia kata apa? Amasafatul ard. Apakah yang Nabi SAW kan masukkan dekatnya matahari itu umpama jarak? Mil ni kita boleh kata batu. Sebahagian para ulama sebut 4,000 hasta ataupun sebahagian sebut 3,000 hasta. Lebih kurang satu batu lah. 3,000 hasta tu jaraknya. Lebih kurang gitu. Mil. Mungkin lah kot. Ilmu baru. Mile. Ataupun al-mil alladhi tuqtahalu. Tahu tak kuhul? Kita semua kan, kita macam suasana Arab kan, kita ada buhur. Kita tak ada satu lagi ni, apa? Tuqtahal. Apa tuqtahal? Celak. Tuqtahal maksudnya celak. Ada sini yang suka pakai celak. Celak ni sebagian sebut ada apa? Riwayat itu sabit. Apa faedah celak? Menajamkan penglihatan, masya-Allah. Menajamkan penglihatan. Pakai pada waktu malam. Tapi jangan pakai tebal sangat itu kan. Nanti orang terkejut. Ni siapa ni kan tebal pakai sampai dekat nak hidung gitu. Tak pakai sikit je celak itu. Ya, riwayat itu sabit. Jadi orang Arab panggil mil itu benda yang kita pakai untuk dicelakkan itu. Jadi Sulaim ibn Amir kata, mana satu ni kan?
Kalau yang dimaksudkan dengan mil itu maksudnya benda yang kita celakkan, jarak di antara matahari dan kita itu berapa? Sebesar ibham ini. Sebesar itu. Itu kalau matahari macam gitu, hancur terus kita kan. Ini jugalah yang menyebabkan manusia itu berpeluh. Ini jugalah yang menyebabkan manusia itu berpeluh. Satu. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Dan Nabi SAW sebut manusia itu kadar peluhnya ditentukan oleh apa? Muslimin-muslimat. Kadar peluh kita berada dekat mahsyar itu ditentukan oleh amalan kita. Semakin banyak amalan kita, taklah kita berpeluh. Semakin banyak amalan kita, taklah kita bertelanjang dekat hari kiamat. Siapakah manusia pertama yang Allah Ta'ala akan pakaikan ketika mana semua manusia masih lagi tidak berpakaian? Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam adalah manusia pertama yang Allah Ta'ala akan berikan pakaian ketika mana semua manusia masih lagi bertelanjang. Sebab apa? Para ulama sebut, kenapa Ibrahim alaihissalam manusia pertama yang Allah Ta'ala pakaikan pakaian? Kerana sebelum dia dicampak oleh manjanik itu kan, dicampak dekat api itu, pakaiannya itu dicabut, ditanggalkan gitu. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan makhluk pertama pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Jadi kita itu berdiri dekat mahsyar bergantung kepada kita punya amalan. Pengajaran bila kita baca hadis ini adalah menambah amalan untuk mengelakkan kita sengsara dekat akhirat kelak. Baik. Satu, manusia itu kita dah tahu, bila kita baca riwayat ini, punca manusia itu berpeluh adalah kerana matahari. Muka surat berikutnya 194 riwayat ke-75 ataupun nombor 75 memberitahu kepada kita punca lain kenapa manusia itu berpeluh. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hadis ini riwayat At-Tabrani, juga Ibn al-Munzir sebut dalam Targhib wa Tarhib. Al-ardu kullaha nar yaumal qiyamah. Al-ardu kullaha narun yaumal qiyamah. Abdullah bin Mas'ud beritahu, bumi pada hari manusia itu dibangkitkan untuk bagi kategori orang yang pendosa. Nar yaumal qiyamah. Bumi itu diciptakan daripada apa? Daripada api. Wal jannatu min waraiha kawa'ibaha wa akwabiha. Dan di hadapannya ada gadis-gadis berserta gelas-gelas. Wallazi nafsu Abdillah biyadihi. Setelah Abdullah bin Mas'ud cerita tanahnya macam mana, kemudian di depan itu ada syurga, dalam syurga itu pula ada gadis dan juga ada yang membawa cawan. Abdullah bin Mas'ud menceritakan tentang bagaimana keadaan mahsyar. Innar rajula la yufidu arakan hatta tasikha fil ardi qamatahu. Baik. Abdullah bin Mas'ud cerita, manusia itu la yafidu akan mengeluarkan peluh arakan, dia punya peluh punya main banyak itu, hatta tasikha fil ardi qamatahu, sampaikan bumi itu terbasah dengan dia punya peluh. Seperti mana riwayat yang kita sebutkan tadi, 70 hasta ke dalam bumi, kemudian tak cukup 70 hasta, akhirnya air peluh itu terangkat sampai ke badan manusia. Beza-beza. Ada yang terangkat pada kadar kakinya, ada yang terangkat pada kadar betisnya, ada yang terangkat pada kadar perutnya. Baik. Qalu mimma dhaka ya Aba Abdurrahman. Ketika mana orang di sekeliling Abdullah bin Mas'ud mendengarkan riwayat ini, orang-orang tersebut bertanya, dia kata, wahai Ibnu Mas'ud, kenapa mereka boleh berpeluh? Kenapa mereka boleh berpeluh? Tadi riwayat kita baca tadi, kita tahu manusia berpeluh sebab puncanya apa? Puncanya adalah matahari yang didekatkan. Baik, dekat dalam dunia ini, selain daripada kepanasan matahari, apa yang boleh menyebabkan kita keluar peluh? Kita rasa gerun. Kan? Kita rasa gerun. Ada orang tiba-tiba, waliyazubillah, kita bawa kenderaan, tiba-tiba ada orang terlanggar gitu, lalu dia meninggal dunia. Kita keluar peluh, takut. Kan?
Dekat akhirat, manusia itu tak ada aksiden, tak ada apa. Yang ada cuma apa? Dia dicampak dekat api neraka. Maka ketika orang-orang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Mimma dzaka ya Aba Abdurrahman?" Ya Aba Abdurrahman. Dia kata, kenapa manusia boleh berpeluh? Takat tu kan, takat kaki ada yang sampai takat hidung. Abdullah bin Mas'ud bagi tahu apa? Mimma yaran nas yulqaun. Kerana manusia itu tengok sahabat mereka dicampak. Campak masuk ke neraka. Dia fikir, ini orang dicampak depan mata dia tengok gitu kan, campak masuk satu. Maka manusia boleh mula berfikir, dia kata, aku ini macam mana? Apakah aku juga dicampak dalam seperti mana? Sebab dia nampak kan manusia itu dicampak satu-satu. Allah Ta'ala datangkan satu-satu, tanya kau ni macam mana, kau punya amalan, ditanya 4 perkara, tak lepas, campak gitu. Jadi manusia itu rasa macam, sudah. Menyebabkan manusia itu berpeluh. Kegerunannya bukan, kalau manusia ni tak adalah kat dalam dunia ni dia punya peluh sampai satu baldi. Manusia putus cinta pun tak ada dia punya air mata sampai satu baldi kan. Ada di sini putus cinta ataupun kehilangan something, dia tadah dia punya air mata tu, dia baring dekat katil apa, sampai satu gayung, satu gelas pun susah nak dapat kan. Ini pula peluh kita berlari berlari pusing 10 km maraton apa 42 km, sampai tak peluh kita itu satu baldi. Tak sampai. Muslimat, ini kita tak dapat bayang bagaimana manusia itu punya gerun sampai dia punya peluh itu. Ada yang takat kaki, ada yang takat perut, ada yang takat tengkuk dan sebagainya. Baik. Bila manusia mula berpeluh, selesa tak dengan peluh? Tak selesa. Sengsara. Cuba bayangkan, satu-satu dihitung. Kita sudah sampai bila aku nak macam ini kan. Lalu manusia mula meminta. Meminta apa kepada Allah? Meminta belas kasihan. Air lawannya apa? Air lawannya api. Manusia minta api kepada Allah Ta'ala untuk menghilangkan apa? Ketidakselesaan peluh tersebut. Itu sebab kesengsaraan manusia dekat akhirat itu bertubi-tubi kan. Dia minta terlepas satu, sebenarnya dia minta itu sebenarnya satu kesengsaraan yang lain. Cuba muslim-muslimat tengok riwayat ke-76. Darinya juga, maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yuljimuhu al-araq yaumal qiyamah." Ada satu orang lelaki dekat hari akhirat, la yuljimuhu al-araq. Yuljim ini kalau kita tengok kuda, pernah tengok kuda? Kita nak kawal kuda tu kita pakai apa? Pakai tali tu kan, yang kita letak dekat muka dia tu. Itu orang Arab panggil lijam. Jadi maksudnya arak dia tu sampai ke situ, tak boleh bernafas. Fayaqul, orang ini minta kepada Allah Ta'ala, dia kata, "Ya Rab, arihni walau ilan nar." Dia kata, wahai Allah, berikan aku kelegaan kan, aku dah tak selesa gini, aku rasa azab, aku rasa sengsara. Engkau berikan aku rehat seketika walaupun engkau campak aku ke dalam neraka. Jadi kita, bila kita baca hadis ini, patutnya kita muhasabah. Selain daripada muhasabah itu kalau kita tak ada tindakan pun tak jadi juga kan. Muhasabah itu sepatutnya membawa kepada 2 perkara manusia ini buat. Dia tak nama muhasabah kalau tak ada tindakan. Apa kesan muhasabah? Muhasabah itu sepatutnya memberikan 2 kesan. Satu, bila dia muhasabah diri dia, semua kejahatan itu dia bertaubat, dia tinggalkan. Itu maksud muhasabah. Juga kesan muhasabah yang kedua, bila dia muhasabah diri dia, dia kata, ini dosa aku patut tinggalkan. Di antara kekurangan manusia sehari-hari adalah apa dia? Apa yang kita kurang dalam hari-hari? Biasa kita ni kadang-kadang tak kurang makan pun, tapi ada satu benda yang manusia itu kurang dan dia biasa rasa okey benda tersebut. Apa dia? Ibadah kita. Kita cek hari ini berapa kali solat sunat. Saya jugalah yang bercakap ini. Hari ini berapa kali kita solat sunat. Hari ini dia baca Quran ke belum, berapa ayat. Kita baca nun, kemudian tidur. Esok sambung wal qalami wa ma yasturun. Kita nak Allah Ta'ala berikan kita macam-macam. Tapi kita kadang-kadang banyak kali berkira kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Itu pun kita ibadat sebab ditimpa kesusahan, ataupun disebabkan kita nak minta something baru kita ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi itu kesan muhasabah sepatutnya kan. Kita saya yang bercakap ini. Kita muhasabah duduk malam-malam, tengok hari ni ada buat dosa apa kan. Oh hari ni pergi berdebat ke FB. Apa, yelah, benda tu kita nampak kecil sebenarnya. Nanti kita akan baca satu riwayat, Nabi pernah marah kat hamba dia kan. Nabi panggil hamba tersebut, hamba tu tak dengar. Kemudian Nabi SAW ada siwak dekat, yalah Nabi suka siwak kan. Nabi sampai hujung riwayat baginda pun, Nabi minta siwak dekat Abdul Rahman kan, saudara Aisyah, abang dia. Nabi kata apa? Kalaulah tak kerana aku ingat dekat akhirat kelak, aku ni akan dikisos. Nabi kata apa? Dia nak pukul guna siwak tu, sakit pukul guna siwak gitu kan? Tak sakit pun. Nabi kata, kalaulah aku tak ingat aku akan dikisos kerana siwak ini, dia kata, niscaya aku akan macam itulah. Dia bukanlah Nabi nak pukul, tapi macam nak bagi pengajaran, kau ni panggil tak dengar kan. Itu pun kita dihitung kan. Apatah lagi kita punya percakapan setiap hari ataupun dihitung Allah Ta'ala. Dihitung Allah Ta'ala. Kita akan baca riwayat itu nanti. Kita pun, saya bila baca tu, Allah Akbar. Ini kalau siwak kita ini, lagilah kalau kita sengaja kan. Kadang-kadang kita ini ada dalam hati orang tak nampak kita buat jahat. Kan? Kadang-kadang kita pergi siku kawan tu. Kadang-kadang kita, macam-macam lah kan. Saya pun tak dapat nak berikan contoh. Mesti-mesti mak tahu sendirilah. Arihni walau ilan nar. Dia kata, wahai Allah, berikanlah aku pelepasan daripada azab ini walaupun engkau campakkan aku. Dia nak cepat gitu kan, nak cepat nak hilangkan. Tapi sebenarnya dia minta cepat daripada Allah Ta'ala itu merupakan satu azab yang lain kat dia. Macam kita kat dalam dunia ni kan. Siapa sini suka hujan? Suka hujan? Suka panas? Ada orang bila terlalu hujan, dia kata, bila nak panas ni Allah, aku tak dapat jogging kan, tak dapat nak buat apa-apa, tak dapat nak bercucuk tanam. Kalau kat kampung, tak dapat nak bercucuk tanam. Bila panas pula, manusia minta apa? Panas sangat ya Allah, hujan sikit. Itu manusia. Inilah. Jadi kita tak nak dekat akhirat kelak benda itu kita dapat. Kita minta pelepasan daripada satu benda, sebenarnya perubahan itu membawa sengsara yang lebih kepada kita. Baik, berikutnya Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi SAW. Ini untungnya jadi orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang beriman. Iman itu bukan sekadar disebutkan di bibir, tapi kena disusuli dengan tindakan. Macam orang bercinta gitu kan. Orang bercinta ni percaya kalau dia sebut, aku cintakan engkau. Cinta juga ada 3 rukun. Seperti mana iman, dia kena terbit dalam hati, sayang ke orang tu kan. Katalah siapa nak belajar teknik bercinta, budak-budak kan, lama tak buat apa, ngajar bab ni dekat student. Dia kena ada dalam hati gitu kan, kita sayang kat dia. Kena sebut dekat mulut. Apa macam mana muslim-muslimat sebut kalau sayang kat seseorang? Saya sayangkan awak gitu. Saya sayangkan awak. Kalau sahabat dia kata, Nabi kata kalau dia sayangkan sahabat dia kena sebutkan ana uhibbuka fillah. Sayang, kita sebut. Kemudian cukup tak dengan benda tu? Tak, biasanya cinta dan juga sayang itu akan menghasilkan apa dia? Menghasilkan apa? Cinta dan sayang. Asal Abu Muaz bergerut dahi. Menghasilkan apa biasanya? Oh ini mungkin dia selalu fikir tanggungjawab gitu kan. Menghasilkan tindakan, pengorbanan. Kan, pengorbanan, kita sanggup berkorban. Jadi bila kita kata cinta Allah Ta'ala, kita sebutlah nanti saya cinta Allah Ta'ala. Kita sebut saya beriman. Tapi kita tak buat amalan, ataupun amalan tu kita sia-siakan. Tak jadi cinta macam gitu. Tak jadi cinta. Baik. Ke-77, kenapa ke situ? Ini mungkin sebab sembang tadi pasal buku tu lah. Itu buku tu elok jadikan forum tu. Yakumun nasu li rabbil alamin miqdara nisfi yawmin min 50,000 sana.
pada hari manusia yakum, berdiri untuk Tuhan mereka, maksudnya di mahsyar itu, miqdara nisfi yaumin, kadar setengah hari. Kita kadar setengah hari kita berapa lama? 12 jam. Dekat mahsyar kadar setengah harinya berapa? 50 alfasana. Kadar setengah harinya 50 alf, ribu tahun. Lama tak lama? Lama. Yuhawwinu dhalika 'alal mu'minin. Tapi orang mukmin relax. Dia bertenang. Itu sebab amalan kita kat dalam dunia ni, walaupun sekecil-kecil perkara, Allah tak sia-siakan dekat akhirat. Kadang-kadang kita mungkinlah tak ada harta kan, kita tolong orang fizikal, ataupun kita pula ada harta lebih, tapi kita pula tak mampu masa tu suntuk, kita keluarkan duit kita. Kadang-kadang kita pun tak ada apa, harta pun tak ada apa, kita pun tak larat, kurang-kurang kita jumpa orang apa dia? Senyum kan. Katadalli asy-syamsi lil ghurubi ila an taghriba. Tetapi orang mukmin ini pula, dia rasa mahsyar itu kejap aja. Kejapnya apa? Umpama matahari yang hampir nak terbenam. Masuk akal tak? Keadaan yang sama, ada orang rasa 50,000 tahun, setengah hari. Dalam keadaan yang sama, orang rasa macam sekejap aja. Ada tak perbandingan dalam dunia ni seperti itu? Ada. Contohnya bila kita masuk kelas kan, kelas cikgu mungkin, kelas cikgu ni boring. Dia punya 1 jam tu umpama apa? 1 jam dia mengajar tu umpama 100 tahun. Rasa sengsara kan, bila nak habis. Ataupun kita jumpa orang yang kita tak suka. Bila nak habis, bila nak bersurai, bila nak ni kan, masa ni kita pun tak duduk senang kan. 1 saat umpama 1 hari kita rasa. Kalau kita suka ke orang tu apa? Contohnya macam orang bergayut gitu kan, bercinta lagi, bergayut gitu. Ataupun kita sukalah cikgu tu yang mengajar, kita rasa apa? Enjoy. Agak-agak 1 jam tu terasa tak? Dia tak terasa. Jadi itu yang Allah, itu perbandingan, mungkin tak dapat dibandingkan bagaimana keadaan akhirat, tapi kita nak bagi faham, macam gitulah kita lebih kurang. Sempat lagi ni kan? Baik. Sebelum kita masuk tentang gambaran tentang perhitungan amal ini, alang-alang saya sebutkan tentang cabaran manusia fitnah tadi itu kan. Fitnah am dan juga fitnah khas. Masing-masing nak jumpa tak fitnah umum tadi tu? Dajjal, Mahdi, nak tes iman. Saya nak tes iman saya, nak jumpa Dajjal tengok macam mana. Ya, Nabi tak bagi, Nabi SAW tak bagi. Nabi perintahkan apa? Supaya masuk dalam rumah dan bersembunyi. Sebab kita tak tahu iman kita itu tebal mana. Iman kita itu tebal mana dan juga sejauh mana kita boleh pergi. Jangan dicuba iman itu. Jangan dicuba iman itu sejauh mana. Jadi bila kita, ada yang berani gitu, saya nak cuba kan, apakah coronavirus ini hakikat ataupun khayalan. Dia pergi jumpa pesakit. Nabi SAW tak bagi. Jangan mendatangi fitnah yang menyebabkan bila engkau terkena fitnah engkau jadi kufur. Kan tak tahan. Apa yang boleh menyebabkan manusia itu boleh bersabar dengan ujian? Dah banyak kali sebut kan. Tapi saya nak sebut satu perkara. Sebab banyak, saya juga kadang-kadang terima orang SMS, kadang-kadang orang SMS taklah, WhatsApp, kadang-kadang PM dekat Facebook. Kata anxiety, rasa kerisauan, rasa kemurungan pun ada. Benda tu sebenarnya real. Benda tu real. Saya bukanlah kaunselor, tapi kita, bila orang tanya macam tu, kita layan je kan. Kurang-kurang ya, sabar, takwa, ayat yang biasa umum. Tapi apa yang boleh manusia lakukan bila dia ditimpa musibah? Yang kita rasa kita boleh lepas kalau guna kaedah ni. Doa lagi. Sedekah. Saya nak bawa satu kisah, apa dia? Selawat. Solat malam. Semua tu betul. Tapi saya nak bawa satu kisah tentang Urwah ibn Zubair. Pernah ada kisah tu? Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam.
Pak dia sahabat, Mubasysyirin bil Jannah, 10 yang dijamin syurga. Datuk dia siapa? Abu Bakar. Sebab mak dia Asma gitu kan. Ada Abdullah bin Zubair, ada Urwah bin Zubair. Urwah ini pernah satu hari, ini kisah yang masyhur. Urwah ini pernah satu hari dia nak daripada Madinah, dia nak pergi ke satu kawasan dekat sebelah Syam. Dia nak berjumpa dengan Al-Walid ibn Abdul Malik. Bila dia pergi, dia bawa anak dia. Dia katakan anak dia itu bernama Muhammad. Muhammad ibn Urwah ibn Zubair bin Awam. Dan dia ada 6 orang anak. Nak masuk topik terus, kita cerita sikit lah kot macam mana salafus soleh menghadapi kesabaran. Bila dia pergi ke situ, dalam perjalanan kaki dia tu ada penyakit, dijangkiti something, menyebabkan dia merebak nak sampai ke atas. Lalu dia katakan, khalifah pada ketika itu, Al-Walid bin Abdul Malik, kumpul semua doktor, kata macam mana kita nak buat ini kan? Rawat. Dia ulama besar pada ketika itu dekat Madinah. Kata macam mana kita nak buat? Akhirnya dicadangkan untuk dipotong kaki dia. Dan bila nak dipotong kaki, kata engkau tak tahan ni kalau nak dipotong kaki. Dia nak bagi apa? Bila kita tak tahan, sakit, orang dulu guna apa? Guna arak supaya rasa tak sakit. Urwah terima tak arak tu? Kalau ikut sepatutnya ada rukhsah kat situ. Urwah ibn Zubair tak terima. Jadi macam mana ni? Doktor kata, kau tak tahan ni kalau potong. Kita boleh tak potong? Hilang anggota badan satu hal, nak menanggung sakit itu satu hal. Urwah kata apa dekat para doktor tu? Dia kata, engkau potong masa aku solat. Engkau potong masa aku solat. Bila aku solat, dia kata, aku akan ingat Tuhan dan aku tak ingat benda lain. Dan betul benda tersebut, masa dia tengah solat, doktor potong kaki dia. Salah satu daripada kaki dia dipotong, dan setelah dia selesai solat, dia pitam. Bila dia bangkit daripada darah banyak keluar, orang biasa pitam, ada satu musibah lagi yang Urwah terima. Apa musibah dia? Anak dia meninggal dunia disebabkan apa? Ditendang oleh binatang. Jatuh ditendang, mati. Agak-agak kita kalau nak dibandingkan dengan musibah yang kita hadapi, agak-agak kita kuat tak menahan tu benda tu? Dah hilang anggota badan. Kemudian anak pula yang paling dia sayang, dikatakan Muhammad itu merupakan anak yang dia paling sayang, meninggal dunia. Bawa jalan, tiba-tiba hilang dua benda. Anggota hilang, anak hilang. Apa ucapan Urwah masa orang bagi takziah kat dia? Masa orang kasihan kat dia, dia kata, kesian engkau ni. Kaki hilang, anak pun meninggal. Dia kata apa? Alhamdulillah. Dia kata, ya Allah, engkau mengurniakan aku 4 anggota, dan engkau ambil satu, masih lagi tersisa 3. 4 itu maksudnya apa? 2 tangan dan juga 2 kaki. Dia kata, Alhamdulillah, engkau masih memberikan aku baki 3 yang aku boleh gunakan. Anak dia boleh kata apa? Dia kata, Alhamdulillah, engkau murnikan aku nikmat 7 orang anak, dan engkau cuma ambil 1, masih lagi berbaki 6. Kita nak sebut apa kat sini? Apa yang Urwah buat bila menghadapi musibah? Dia membandingkan musibah itu dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala telah pun beri ke dia. Dia kata, aku masih lagi punya banyak nikmat. Kalau nak dibandingkan dengan anggota yang hilang dan juga anak aku yang meninggal dunia ini, tak ada apa sangat. Jadi kita gitulah. Bila kita, susah hati. Bukan saya bercakap ini, maksudnya bila saya ditimpa musibah, saya boleh tersenyum gitu kan. Tersenyum, lepas tu ketawa gelak. Tak juga. Tapi di antara benda yang boleh melegakan kita seketika, supaya kita tak buat benda-benda yang tak patut, adalah apa? Membandingkan di antara musibah dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita.
kita ada ibu bapa, kita punya anggota badan masih lagi tak cacat. Ya, walaupun ada sebagian orang yang mungkin kurang sikit daripada sudut hartanya kan, diberhentikan kerja, dia patut fikir, jangan bunuh diri. Ada yang cerita saya baca bunuh diri, adalah artis mana tak, bukan dalam negara ke luar negara. Saya tengok tajuk je, lepas tu tak baca dalam tu. Tahu bunuh diri, tak dapat job. Dia kena bandingkan kan. Dia kata aku masih lagi ada tangan, boleh bekerja, masih lagi mata sempurna, boleh melihat. Kadang-kadang yang bunuh diri tu semua handsome. Ada yang cantik pun. Dan dia, kalau dia usaha lebih sikit, dia tak putus asa nak bandingkan dengan sengsara dan juga nikmat itu, nescaya dia tak akan putus asa. Jadi ini pengajaran kepada kita, bila kita menghadapi musibah, di antara benda yang boleh meregakan perasaan dan juga jiwa kita itu adalah kita bandingkan di antara musibah dan juga nikmat yang masih ada pada tubuh badan kita. Baik. Bab berikutnya. Ada 5 minit lagi. 5 minit lagi kan? Ni kalau lambat nanti jadi macam-macam. Saya lah yang jadi macam-macam kan. Muslim-muslimat tak ada apa. Baik, berikutnya adalah al-hisab. Al-hisab itu maksudnya adalah perhitungan. Baik, sekali lagi kita sebutkan di penghujung buku ini, dia tak cerita dah, syurga neraka dah habis cerita dah. Ini sebelum nak masuk syurga neraka tu, seolah-olah Syekh ini, dia flashback balik sebelum nak masuk syurga neraka. Kita ada satu bab kita panggil sebagai al-hisab. Dah kita berkumpul untuk dia apa? Kita berkumpul untuk dihisab. Baik. Hisab ini ada 2 kategori. Hisab ada 2 kategori. Satu hisab kategori ard, yang Nabi SAW sebut ard, di mana manusia itu dibentangkan sahaja amalannya, kemudian dia lepas. Ain, ra, dad. Ard. Ada dalam muka surat berikutnya. Di mana kategori hisab itu dibentangkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah macam kita apa? Kalau orang kira barang, dia kata tak apalah RM5. Harga tu RM5.5. Tapi orang kedai tu kata tak apalah RM5 pun okeylah. Itu macam kategori ard. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan untuk dia urusan dia, dibentangkan, kemudian ditutup aib dia. Ini khas untuk orang beriman. Ada satu lagi hisab, iaitu hisab munaqashah. Hisabun munaqashah. Munaqashah ini dalam bahasa Arab, kalau nak diterjemahkan bahasa Melayu, maksudnya adalah perbincangan. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan detailkan satu-satu. Ini duit daripada mana ni? 1 sen daripada mana kau ambil? Kemana kau belanjakan? Cuba bayangkan 1 sen itu ditanya. Jadi lama tak? Jadi lama, dan juga manusia itu akan rasa gerun. Baik, sebagai penutup ini, saya akan bacakan satu riwayat. Penting kita baca riwayat ini sebagai pengajaran untuk kita. Siapa yang tak nak aibnya dibuka dalam dunia dan juga akhirat, dia patut mula daripada sekarang taubat daripada buka aib orang. Tak kisahlah dekat media sosial ke ataupun tak sosial ke, fizikal ke tak fizikal ke, jangan buka aib orang. Baik, saya bacakan untuk pengajaran kita. Innallaha yudnil mu'min fayadha'u alaihi kunufah. Allah Subhanahu Wa Taala, baik, ini dekat mahsyar ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil mukmin, dia akan dekatkan, kemudian Allah akan letakkan kunufah. Kunuf ini pernah tengok tak, macam kalau orang kahwin, dia letak apa? Apa tu yang sebelum jamuan tu? Kemah ke betul nama dia? Kunuf itu kita panggil kunuf. Kenapa Allah tak letakkan kunuf dekat orang mukmin? Supaya orang lain tak tahu perbincangan di antara Allah dengan juga dia. Perbincangan itu maksudnya Allah Ta'ala nak bentang amal dia, Allah akan letakkan kunuf, sitir, maksudnya penghalang, supaya manusia lain tak tahu apa di antara dia dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa yasturuhu fayaqul ata'rifu dhanba kadha ata'rifu dhanba kadha. Bila Allah Ta'ala rapatkan, tengok ini kasih sayang Allah Ta'ala kepada orang mukmin. Dengan syarat apa? Dia tak buka aib dia sendiri kat dunia, dan juga dia tak buka aib orang lain kat dunia.
Allah Ta'ala dekatkan kat dia, apakah engkau mengakui engkau punya kesalahan yang ini? Apakah engkau mengakui engkau punya kesalahan yang ini? Fayaqul na'am, i Rabb. Dia kata, ya Allah, betul aku buat itu. Betul aku buat ini. Betul kesalahan itu daripada aku. Betul yang itu aku yang buat. Hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Bila Allah Ta'ala bentangkan semua amalan kebaikan dan juga bercampur dengan kejahatan, dia akan termenung dekat depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia termenung apa? Dia kata, aku dah habis. Tetapi orang mukmin yang menjaga aib diri dia, itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa? Kullu ummati mu'afa. Semua umat aku ini ada possibility untuk diampunkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Illa al-mujahir. Tahu mujahir? Solat jahar, maksud solat jahar yang dijelaskan bacaan. Semua umat aku ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada possibility untuk diampunkan, melainkan orang yang dah buka aib dia sendiri. Dia kata, aku buat macam itu dengan bangganya. Dah engkau buka aib engkau kat dunia, buat apa lagi Allah? Semua manusia tahu aib dia. Seolah kita kata tak ada faedah pun kalau Allah Taala tutup aib engkau dekat dunia. Manusia tahu pun apa yang kau buat dekat dunia. Satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Maka itu sebab kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada dosa dan tak ada satu orang tahu dosa kita, aib kita, dan kita usaha untuk perbaiki, walaupun kita terbuat berkali-kali, terjatuh salah berkali-kali, tapi selagi mana Allah Ta'ala tak buka aib kita, dan juga kita itu ada niat untuk memperbaiki diri supaya dapat tinggalkan benda tersebut jauh-jauh, Allah Ta'ala kata apa? Satartuha alaika fid dunya. Wahai fulan, aku telah pun tutup engkau punya aib kat dunia. Apa engkau fikir aku akan buka dia dekat akhirat? Allah Subhanahu wa taala tak buka aib tu. Allah Ta'ala kata apa? Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dia kata, aku ampunkan engkau pada hari ini. Jadi pengajaran kepada hadis ini adalah, hadis ini panjang lagi, mungkin tak sempat saya nak sebutkan pada malam ini secara panjang lebar. InsyaAllah pada 2 minggu akan datang. Pengajarannya apa? Jangan sekali-kali buka aib orang. Dia seolah-olah jadi kebanggaan kita pada hari ini dekat media sosial. Berdepan jadi malaikat gitu kan. Jadi pemalu, pijak semut, apa orang Melayu kata? Pijak semut. Bukan tak mati, hidup balik semut tu kalau pijak dia. Pijak semut hidup balik. Tapi dekat tu hentam punya kan, hentam. Dia satu kebanggaan. Jadi popular. Makin dia guna bahasa kasar, orang akan kata, oh ini gempak orang ni kan. Lawak itu seolah-olah, carutan itu adalah lawak. Makian dan juga buka aib orang itu satu benda yang havoc dan juga benda yang patut dibanggakan. Tak. Siapa yang tak nak aib yang dibuka, jangan buka aib orang lain. Kalaulah aib orang lain tak perlu dibuka, lagilah aib sendiri. Jadi itu pengajaran. Siapa yang nak hisab dia masuk dalam kategori hisab ard yang dipermudahkan, jangan buka aib orang. Usaha untuk perbaiki aib sendiri. Tadi itulah muhasabah. Dan juga mudah-mudahan kita tak termasuk dalam hisab munaqasyah, hisab yang diperincikan. Baik, itu saja untuk pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semua dan berikan kita ilmu itu kena disusuli dengan amal. Jadi semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk beramal dengan apa yang kita telah pun pelajari. Baik, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.